Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, yaitu Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib, Khalifatul Muslimin, khalifah orang Islam Ali bin Abi Talib. Dan Ali ini kita dah banyak cerita tentang dia sebelum daripada ini. Bagaimana di antara 4 khalifah itu, Ali lah yang memerintah dalam keadaan yang banyak krisis berlaku pada zamannya. Bukan kerana diri Ali itu sendiri, tetapi kerana keadaan rakyat yang diperintah oleh Ali dan suasana politik yang dihadapi oleh Ali pada zaman tersebut. Ia persis seperti mana yang Ali sebut apabila orang-orang bertanyanya, mengapa zaman Abu Bakar dan Umar tidak seperti zaman kau? Banyak kekacauan zaman kau. Mereka memerintah tak kacau sangat. Kata Ali, kerana mereka itu memerintah orang seperti aku, sedangkan aku memerintah orang seperti kamu. Jadi itu masalah dia, Ali kata. Kerana rakyat yang berbeza dan krisis, Ali mengambil kerajaan di dalam keadaan kerajaan itu kucak-kacir. Kerana Uthman bin Affan mati dibunuh. Khalifah-khalifah ni, yang 4 ni, 3 mati dibunuh. Umar bin Khattab juga mati dibunuh, tetapi keadaannya tidak segetir seperti zaman selepasnya. Umar bin Khattab yang begitu adil, sehingga perwakilan yang datang daripada Rom, daripada Parsi, puji kehebatan Umar ni. Melihat Umar bin Khattab tidur, bila dah sampai ke Madinah, mereka cari manakah istana khalifah. Didapati khalifah tak ada istana. Dia kata, mana Umar bin Khattab, pemimpin orang Islam yang berperang dengan kerajaan Parsi. Parsi hebat, mahligai-mahligainya hebat, tenteranya ratusan ribu, istananya sangat hebat. Tentulah pemimpin bagi tentera yang mengalahkan Parsi mesti lebih hebat. Tetapi apabila mereka sampai ke Madinah, mereka tengok, tanya mana Umar tak ada istana yang hebat. Dan mereka hanya tengok dia sedang tidur di bawah pokok, keletihan pada waktu tengah hari. Mereka tunjukkan itu adalah merupakan Umar bin Khattab. Dia kata, kamu jangan main-main dengan aku datang jauh, wakil. Dia kata, itulah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, pemimpin orang Islam. Dia lihat Umar, kemudian dia kata, adalta wa amanta wa nimta. Engkau adil, engkau rasa aman, jadi engkau dapat tidur. Orang lain tak adil, tak aman, tak dapat tidur. Pun begitu dengan keadilan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga keadilannya itu dirasai oleh umat Islam dan bukan Islam. Semua orang mengadu kepadanya. Orang bukan Islam pun dapat rasa. Sehingga kan binatang-binatang dalam pun dapat rasa keadilannya. Jika sekiranya seekor kambing yang tersesat jalannya di Baghdad, kata Umar, aku bimbang Allah bertanya aku, mengapa engkau tidak membaiki jalannya? Sedangkan dahulu Baghdad dengan Madinah memang sekarang pun jauh, ribuan kilometer jauhnya. Pun begitu, demikianlah amanah pemerintah. Namun tetap orang tak perhati dengan dia. Abu Lu'lu'ah yang sampai sekarang di Iran Syiah meraihkan hari kematiannya kerana berjaya membunuh Umar bin Khattab. Abu Lu'lu'ah ini, Abu Lu'lu' dia pergi dan dia tak puas hati pada Umar. Sayyidina Umar tengok dia pandai, dia buat khanjar.
pisau dia yang tajam tu. Satu hari dia mengadu kepada Umar tentang, dia kata tokek dia Mughirah bin Syu'bah tak adil kepada dia, bagi dia kerja tak betul. Umar cakap biasa. Umar kata, yalah, buat kerja elok-elok, taatkan, takut Allah, buat kerja elok-elok. Nanti dia cakap lah dengan Mughirah, Umar ni sebenarnya, Umar bin Khattab, Sayyidina Umar, dia tak suka mereka ni banyak bawa pendatang luar ni bekerja di Madinah. Orang asing bekerja di Madinah. Tapi toki-toki orang asing ni pun sahabat-sahabat Nabi juga. Al-Abbas dan ramai-ramai lagi ni, mereka ni meniaga bisnes, bawa orang luar mai kerja di Madinah. Jadi bila Umar tengok, Umar kata, Umar tak komen lah aduan dia tu. Dia kata, wasi'a adluhu li kulli ahadin illa ana. His justice is sufficient for everybody except me. Keadilan ni dia itu cukup untuk semua orang kecuali aku. Dia kata. Tapi Umar jalan. Satu hari Umar tengok dia buat khanjar, pisau dia tu. Dia kata, aku dengar kau pandai buat pisau ni. Dia kata, aku akan buat satu pisau yang semua orang akan ingat pada pisau tu. Kata Abdul Rahman bin Auf, dia ugut kau tu Amirul Mukminin. Umar tak biar dah. Tapi benar, apabila Umar bin Khattab salat pada waktu pagi, maka dia keluar daripada sah dia, Abu Lu'lu' ni, dan dia tikam Umar bin Khattab ketika sedang salat pada waktu subuh. Oleh kerana subuh gelap, Umar tak tahu apa yang berlaku. Umar kata, akalani al-kalb, anjing gigit aku. Yang orang belakang tengok Umar diam. Umar dia khalifah dan dia jadi imam. Maka subhanallah, subhanallah, dia ingat imam lupa ke apa, dia ditikam oleh Abu Lu'lu' dan dia jatuh. Umar tanya, siapa yang tikam? Dia tangkap Abu Lu'lu', dia mati tertikam. Abu Lu'lu' pun dia kata, Majusi. Umar kata, alhamdulillah, kerana tak menjadikan aku mati di tengah orang Islam. Bila Umar mati, wafat Umar bin Khattab, ditikam dalam salat setelah 10 tahun memerintah. Umar suruh buat ganti khalifah ni, buat secara 6 orang ahli syura, 6 calon. Umar ni dia suka pada Abu Ubaidah, tapi Abu Ubaidah dia tak ada. Abdul Rahman bin Auf, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Talha, sebahagian tarik. Akhirnya tinggal Uthman dan Ali sebagai calon untuk jawatan khalifah. Sebelum tu Umar pelantikan Umar dengan pesanan Abu Bakar. Abu Bakar yang calonkan. Satu calon saja dan orang Islam setuju. Umar bagi 6 dan dia tak calon anak dia. Itu kelebihannya. Dia tak calon anak dia. Orang cadang ni, pasal dia masa kena tikam dia tak meninggal lagi. Berapa hari baru dia meninggal. Orang suruh cadang anak dia. Dia kata, kalau jawatan khalifah ni baik, aku dah ambil habuan dia. Kalau dia tak baik, cukuplah aku seorang yang mendapat hukuman Tuhan. Janganlah keluarga Umar yang lain pun kena. Jadi Umar tak 6, akhirnya terpaksa buat pencalonan. Keluar semua orang, tinggal 2 calon saja, Uthman dan Ali. Abdul Rahman bin Auf ambil langkah untuk pergi tanya orang Islam, sokong siapa? Dia jadi Suruhanjaya pilihan raya. Masa tu tak ada lah bubuh dalam peti undi. Dia tanya sokong siapa? Orang ni kata orang ni kata Ali, yang ni kata Uthman, yang ni kata Ali.
yang ni kata Uthman, yang ni kata Ali. Last kali dia buat kesimpulan, majoriti orang sokong Uthman. Di situ lahirnya perkataan Syi'ati Uthman wa Syi'atu Ali. Syiah Uthman dan Syiah Ali. Syiah maksud pengikut, penyokong dia. Bila mari duduk dalam masjid, Abdul Rahman bin Auf katanya, setuju aku nak istihad. Dua-dua setuju. Dia angkat tangan Uthman, dia kata majority not Uthman. Tapi geng-geng pro Ali ni adalah juga geng-geng Syiah yang kemudian mai zaman lah, depa tak berhati, depa kata Abdul Rahman bin Auf tipu. Suruhanjaya Pilihan Raya tipu, dia kata. Uthman memerintah, zaman dia Parsi dengan Rom dah jatuh, empire Islam membesar, kerajaan Islam sangat kaya. Masjid Nabi daripada batang tamar bertukar tiang kepada perak. Orang Islam kaya, ramai orang kaya, banyak orang ada duit. Dulu Sayyidina Umar apabila negara mula kaya, harta sampai ke Madinah banyak, Sayyidina Umar menangis. Sahabat tanya, apa siapa menangis? Hari ini hari gembira. Dia kata perkara ini, harta ini, apabila dia banyak, dia akan membawa kepada pergaduhan dan kemusnahan. Bila dia banyak, pada zaman Uthman mula bergaduh, fitnah berlaku. Timbul kata Nabi sebenarnya calonkan Ali. Uthman kroni. Negara seperti Mesir, Basrah, Kufah, semua timbul macam-macam isu mengenai Uthman. Kita cerita banyak kali dah. Akhirnya pemberontak datang dan sampai kepada Madinah, bawa ke Madinah, sehingga membunuh Uthman bin Affan setelah 12 tahun memerintah. Ketika beliau sedang pada umur 90 tahun lebih, ketika sedang membaca Al-Quran, dia ditikam dan darah itu simbah kepada Al-Quran yang dibaca dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Sebenarnya sahabat-sahabat masa tu ramai orang Islam pergi haji. Sahabat-sahabat nak mempertahankan Uthman. Uthman yang tak bagi, dia suruh semua balik. Dia tak nak orang bergaduh. Akhirnya pemberontak ada peluang kepung rumah dia dan masuk. Setelah beberapa hari, sebelum tu mereka tak masuk kepung saya. Dia orang masuk, tikam. Darah dia tu ada di mushaf dia. Saya pergi ke Uzbekistan, saya tengok mereka bawa Quran tu pergi ke Uzbekistan, ada Quran hak mana darah Uthman tu ada di sana. Zaman tu barangkali bawa-bawa sampai ke sana dan UNESCO sahkan Quran tu asli dengan darah tu. Bila meninggal wafatnya Uthman, kelang kabut. Siapa orang tu tuduh ni, yang ni tuduh ni? Ada yang tuduh bahawasanya Ali terlibat di belakang pembunuhan. Yang tuduh ni bukan sahabat lah, yang lain-lain ni, yang negeri-negeri ni kata Ali. Kerana geng-geng pemberontak ni, Abdullah bin Sabah and the gang yang buat rancangan ni, dia tulis surat, semua surat tu bernama Ali. Ali jemput kita mari memberontak. Bila sampai, pemberontak kata, kau yang jemput kami wahai Ali. Bila aku jemput nampak, kata Ali. Akhirnya membawa kepada pembunuhan Uthman bin Affan. Tangan isteri dia Nailah binti Farafisah dipotong. Negeri yang kuat, wilayah yang kuat pro Uthman ialah Syam di Syria sekarang ni. Itu pro Uthman. Sebab gubernurnya Muawiyah bin Abi Sufyan, sepupu Uthman. Dan Muawiyah politik dia sangat kuat, sangat hebat dalam berpolitik. Rakyat sangat suka dan sangat taat, sayang kepada dia. Baju darah Uthman tu mereka bawa pergi ke Syam. Mereka gantung di mimbar
orang Syam menangis kerana khalifah dibunuh. Sehingga ada yang berniat tak mau makan dan minum, melainkan pembunuh Osman mesti dibunuh. Sentimen kebangkitan kebencian, macam-macam cakap tak tahu. Ada kata Ali kot sungguh kot. Ada kata Talhah, ada kata Az-Zubair. Dalam keadaan negara tak ada pemerintah, geng pemberontak tu kepung Madinah, minta Ali bin Abi Talib supaya jadi khalifah. Ali kata, hadza laisa min sya'nikum wa innama sya'nu ahli badrin wa innama sya'nu ahli badr. Yang ini bukan urusan kamu, ini urusan ahli Badar. Tapi semua orang keadaan kelang kabut. Kalau Ali tak pegang jawatan tu, pemberontak kata mereka nak buat satu serangan pembunuhan beramai-ramai di tengah kota Madinah. Ali rasa tak boleh. Dia ambil tanggungjawab menjadi khalifah. Dia dibai'ah dalam keadaan kelang kabut. Segala prasangka ada. Bila Ali naik dia khalifah, ada orang kata, sungguh kot Ali terlibat. Tengok geng pemberontak dia pun duk baik dengan dia. Padahal Ali bukan nak pro pemberontak, tapi nak menyelamatkan keadaan. Sahabat-sahabat besar seperti Talhah, Az-Zubair masuk jumpa Ali. Bayya'naka ala an tuqima hududallah. Kami bai'ah kepada engkau dengan syarat engkau menunaikan hudud Allah, iaitu bunuh pembunuh Uthman. Kata Ali, aku tidak lebih jahil pada kamu. Tapi siapa yang bunuh dia? Tak ada siapa yang nampak di rumah tu. Kita semua tak ada, geng depa saja yang bunuh. Kerana hukum memerlukan saksi. Aisyah ketika dan isteri-isteri Nabi yang lain cuba nak keluar daripada Madinah. Hafsah pergi sekat jalan ni, adik dia Ibnu Umar panggil masuk, jangan duk pergi. Aisyah keluar bantah pembunuhan Uthman. Sahabat-sahabat yang besar, Talhah bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awwam ikut Aisyah. Beberapa kali dah saya cerita ni, nak bagi faham balik isu. Akhirnya apa? Bertembung pasukan Aisyah dan pasukan Ali. Aisyah keluar kerana nak membela kematian Uthman, Ali keluar kerana nak mengawal keadaan. Akhirnya pemberontak yang jahat buat pertempuran, berlaku pertembungan dalam peperangan Jamal antara isteri Nabi dan menantu Nabi. Yang membabitkan ramai sahabat. Walaupun tak ramai sangat, tapi beberapa orang sahabat terlibat. Duka cita telah mati orang-orang yang dijamin oleh Nabi syurga, iaitu Talhah bin Ubaidillah dan Az-Zubair ibn Awwam. Dibunuh oleh pasukan yang berada di pihak Ali. Sebab itu apabila mereka tu dibawa kepada Ali, Ali kata siapa yang bunuh mereka ni masuk neraka. Kami tolong perang untuk engkau. Ali kata Nabi beritahu siapa bunuh mereka masuk neraka. Tapi tak apa, saya dah cerita, boleh tengok balik kuliah-kuliah yang saya cerita. Tapi nak ringkasnya, Ali memerintah dalam keadaan begitu. Bila Ali akhirnya kemudian berlaku peperangan lebih besar antara Ali dan penduduk Syam, iaitu dengan Muawiyah. Muawiyah kata, jika Ali bunuh pembunuh Uthman, aku orang Syam yang pertama bai'ah dia sebagai khalifah. Bunuh dulu pembunuh Uthman. Ali kata nak bunuh macam mana? Siapa yang tengok? Kes. Hampa kena taatlah dulu khalifah. Berlaku peperangan Siffin. Puluh ribu orang Islam terlibat. Ramai yang mati. Akhirnya Ali tengok tak jadi. Kalau berperang macam ni, kena buat perdamaian. Ali berdamai. Bila Ali berdamai, Muawiyah pun berdamai. Cerita sejarah banyak yang seleweng. Kononnya Muawiyah tipu Ali, itu semua seleweng. Yang penting mereka berdamai. Bila damai, geng Syiah ada dua. Satu geng Ali, pro Ali. Satu geng yang fanatik
Khawarij. Dia kata mana boleh berdamai? Kalau berdamai pakai pemikiran manusia. Hukum bukan hukum Tuhan. Pasal Ali bila berdamai hantar wakil, hakam, wakil berbincang pikiran manusia. Kita tak boleh pakai pemikiran manusia, kena pakai Quran saja. Hukum Quran. Maka kata mereka Ali tak melaksanakan undang-undang Islam. Hukum Islam. Inal hukm illa lillah. Tidak ada hukum melainkan hukum Allah. Hukum hanyalah hukum Allah. Mereka melancarkan permusuhan, menentang, mengkafirkan Osman, kafirkan Ali, kafirkan Muawiyah, kafirkan Amr bin As. Semua orang yang tak mau laksanakan menegakkan syariat Islam seperti yang dipaham oleh Khawarij, kafir. Slogan Khawarij ialah siapa yang tak melaksanakan hukum Islam, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tak laksanakan hukum Allah, mereka orang yang kafir. Hukum Allah tu seperti yang Khawarij faham, undang-undang yang Khawarij faham. Khawarij lancar untuk bunuh semua orang ni. Lalu mereka lancar, mereka telah membunuh juga Ali bin Abi Talib ketika sedang salat subuh juga. Yang bunuh Ali ni namanya Abdullah bin Muljam. Abdul Rahman bin Muljam namanya. Yang bunuh Ali namanya Abdul Rahman bin Muljam. Siapa dia Abdul Rahman bin Muljam ni? Kaki tak sembahyang ke? Kaki minum arak ke? Tak. Dia berguru mengaji Quran dengan Abdullah bin Mas'ud. Oh, hebat. Anak murid sahabat. Alim Quran dan alim fiqh. Sayyidina Umar pernah tulis surat kepada gubernurnya Amr bin As di Mesir. Apabila kau pergi sampai tengok rumah Abdul Rahman bin Muljam, luaskan kawasan dia supaya orang dapat main mengaji dengan dia. Dia tu kemudian yang telah membunuh Ali bin Abi Talib. Sebab apa? Semangat Islam, tapi semangat yang melampau. Bukan kata tak mengaji agama, mengaji. Bukan setakat mengaji universiti, bukan mengaji Islam lah. Mengaji dengan sahabat. Bunuh siapa? Bunuh Ali bin Abi Talib. Khawarij. Abdul Rahman bin Muljam Al-Khariji, Al-Muradi, Al-Khariji. Sebab itu tuan-tuan, kesesatan ini bukan pasal tak mengaji, tapi pelampau. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, agama ini berada di tengah. Jalan syaitan itu dua. Melampau kepada nak agama ataupun terlalu longgarkan daripada pegang agama. Dua-dua jalan syaitan. Kita duk nampak hak tak mau agama ni, hak jenis tak mau amal agama. Hak ni lah yang tak mau ikut agama. Jenis tak apa nak semayang ke, tak mau pakai tudung, kita duk nampak yang ni. Tapi satu lagi puak yang sesat dan mengikut jalan syaitan, yang nakkan agama melebihi daripada apa yang disukat oleh agama. Seperti Abdul Rahman bin Muljam yang membunuh Ali bin Abi Talib atas slogan untuk menegakkan hukum Allah. Sebab itu agama ini birraf, diambil dengan santun, dengan paham, supaya berada di atas jalan yang pertengahan, tidak melampau. Iyyakum wal ghulu, kata Nabi, jaga-jaga kamu jangan melampau, jangan berlebih-lebihan. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum al ghulu fid din, kerana binasanya orang sebelum daripada kamu melampau dalam agama. Bukan binasa tu hak tak mau beramal agama, hak nak agama tapi melampau. Maka mereka telah membunuh Ali bin Abi Talib. Dalam riwayat ni saya cerita sikit lah pasal Ali bin. Tapi maksudnya demikianlah duka citanya dunia Islam ni. Tapi semua itu khulafa ar-rasyidun menunjukkan seadil mana pun manusia, orang yang jenis pelampau, tak puas hati ni,
tetap ada. Kalaulah Omar itu dibunuh, Uthman dibunuh, Ali dibunuh, siapalah sangat orang-orang selepas daripada itu? Kerana manusia yang melampaui batasan ini, yang tersasar.